Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada bertanya kepada Iblis, apa yang menghalang kamu untuk kamu tunduk kepada Nabi Adam, sedangkan ini perintah Allah? Maka Iblis menjawab, saya lebih baik daripada dia, aku lebih baik daripada dia. Saya dijadikan daripada api, aku dijadikan daripada api, dia dijadikan daripada tanah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba kita lihat dalam ayat ini, Iblis dia tidak mau tunduk kepada Nabi Adam, tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Kerana dia kata dia dijadikan daripada api, Adam daripada tanah, api lagi mulia daripada tanah. Buat apa dia nak tunduk kepada Adam yang baru dijadikan daripada tanah? Tetapi dia lupa, dia tidak mau tunduk kepada Nabi Adam dengan alasan Nabi Adam itu daripada tanah. Tapi dia lupa, arahan suruh sujud kepada Nabi Adam itu arahannya daripada siapa? Arahan perintah itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sebut datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kena ketepikan apa yang telah ada dalam jiwa, apa yang menghalang, ketepikan. Tengok arahan itu datang daripada siapa? Arahan itu datang daripada Allah, Allah Tuhan. Tapi Iblis dia melihat bukan arahan tu daripada siapa, dia tengok arahan tu nak buat apa, tak sampai kepada nafsu dia, maka dia tak nak ikut arahan tadi. Dia lupa arahan itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, berapa ramai manusia yang mempunyai sikap seperti mana Iblis? Bila datang satu arahan, satu perintah kepada dia, dia tak nak buat, tak nak ikut dia, sebab dia kata pada fikiran dia tak sesuai perintah ni. Tapi dia lupa perintah tu datang daripada siapa? Datang daripada Allah. Contoh, perempuan diwajibkan menutup aurat, lelaki diwajibkan menutup aurat. Muka tu tak apalah, tak aurat. Pergelangan tangan bagi perempuan tak apalah. Tapi berapa ramai yang tak nak tutup aurat? Berapa ramai yang selesa mendedahkan aurat? Berapa ramai yang selesa tak pakai tudung? Berapa ramai yang selesa pakai skirt? Bila kita tanya kenapa tak pakai tutup aurat, kenapa pakai menjolok mata macam ni, dia kata tubuh saya, badan saya, kok suka saya nak pakai apa pun, yang buat sibuk pasal suami saya pun tak kecoh, awak kecoh. Dia kata lagi pun tak sesuai lah di Arab pakai purda, pakai tu sebab sana padang pasir, sana gurun, pasir banyak, sebab tu dia orang tutup. Sini tak ada. Dia lupa perintah Allah ni bukan sebab engkau duduk di padang pasir, engkau duduk di gurun Sahara, engkau duduk di gurun Kedah. Perintah ni adalah perintah Allah. Bila Allah kata tutup aurat, tutuplah, perintah Allah. Hari ni semua orang tutup aurat, semua pakai purdah, duduk di hospital, duduk di frontliner ke, di hospital mana ke, semua tutup habis. Semua orang cari mask, semua. Bayangkan tuan-tuan, hari ni Allah nak ajar kita, pandai sangat kita ni mempertikaikan perintah Allah. Allah datangkan kepada kita satu virus, semua orang kelang kabut dalam dunia sekarang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu bila datang perintah Allah, janganlah kita hanya lihat pada perintah, lihat kepada Tuhan punya perintah, lihat kepada siapa yang menurunkan perintah tadi. Allah ask for it, you just do it. Itu saja kita sebagai hamba. Sami'na wa ata'na, aku dengar, kami dengar, dan kami taat. Perintah Allah maha baik, dia tak akan buat satu benda, ia akan menyusahkan kita. Jangan jadi iblis. Allah cuma kata tunduk pada Adam. Kerana kesombongan yang ada pada diri iblis, akhirnya iblis kekal selama-lamanya dalam neraka.
Sebab itu Allah Ta'ala sebut, jangan kita mengambil sikap yang ada pada iblis, perangai yang ada iblis. Perangai apa? Aba, melawan, wastakbara, sombong, tak boleh menerima perintah, tak boleh tunduk pada kebenaran. Maka orang-orang ini tuan-tuan, kita takut ya, dia mewarisi sifat daripada sifat iblis laknatullah. Baik, dalam ayat ini juga Allah Ta'ala menyebutkan bahawa iblis mengatakan bahawa dia daripada api, Adam daripada tanah. Ya, perkara ini disebut berkali-kali dalam Al-Quran. Asal kejadian manusia itu daripada tanah, ya, tanah yang hitam. Itulah asal kejadian kita, dijadikan daripada tanah. Dan iblis daripada api. Jadi macam-macam lah orang, ustaz, kenapa kulit saya gelap, kenapa kulit saya putih, kenapa Mak Saleh tu cerah, kenapa Mak Saleh ni warna merah, kenapa Tok Arab tu putih, ustaz, kenapa Rohingya tu gelap lah, ustaz. Rohingya, selamat malam Rohingya kan. Tak nak nyanyi ke lagu selamat malam Rohingya? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala ni menciptakan kita daripada pelbagai suku, pelbagai ras. Diciptakan pula pelbagai bahasa, ya, semuanya adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah, di samping kita saling kenal mengenali di antara satu sama lain. Dengan sebab warna kulit kita tahu itu bangsa apa. Dengan sebab kita tengok dia punya warna badan dia saja, kita tahu dah orang ni jenis apa. Kita tahu dah ni bangsa apa. Subhanallah. Daripada segi bahasa kita dah tahu dah. Maka dengan sebab kita mempunyai perbezaan-perbezaan inilah, ya, kita mengenali budaya dan kita mengenali sesuatu perkara itu cukup hebat ciptaan. Ustaz, Nabi Adam dengan Hawa itu dua, ya. Macam mana boleh jadi bahasa banyak-banyak? Macam mana boleh? Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Kata Allah kepada iblis, fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah Ta'ala berkata kepada iblis, maka turunlah kamu daripada syurga, kerana kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalam syurga. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk dalam golongan yang hina. Tuan-tuan, ada banyak ayat di dalam Al-Quran. Di antara ayat yang paling diblis oleh syaitan, salah satunya ialah ayat daripada surah Al-A'raf, ayat yang ke-13. Ayat ini tuan-tuan, saya selalu pakai bila saya berhadapan dengan orang yang kerasukan, orang yang histeria, maka saya akan baca ayat ini. Ataupun ada orang yang datang jumpa saya, mengadu dia ni ada masalah saka. Saya nak tengok dia ni ada saka ke tak ada saka ke, maka saya akan tengok daripada surah Al-A'raf ayat 13. Ataupun kita nak menghilangkan gangguan di dalam rumah, ya, mungkin ada jin, mungkin ada gangguan dalam rumah tersebut, maka di antara ayat yang saya baca selepas daripada surah Al-Fatihah, selepas daripada ayatul kursi, ialah surah daripada Al-A'raf ayat yang ke-13. Jadi abang-abang, akak-akak boleh hafaz surah ni, senang je. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara saghirin. Sebab itu kalau kita nak tengok orang ni betul ke masuk hantu, betulkah gangguan, betulkah histeria, baca ayat ni, insya-Allah. Tak payah tuan-tuan nak kepit jari dia dengan paku, dengan lada hitam ke, tak payah. Tuan-tuan hanya perlu baca saja ayat ini, tengok respon dia. Kalau dia buat bodoh, ya, tak ada respon, maknanya dia bukan kerasukan. Tapi kalau kita sambil berbual dengan dia, sambil kita baca dengan dia, pelan-pelan kita baca, kalau dia tiba-tiba dia tengok kita, macam hari tu saya baca, dia datang jumpa saya sedang berbual ni, saya baca sikit je, dia tak dengar pun. Sambil saya bual dengan bapak dia, sambil saya bual dengan mak dia, dalam saya bual tu saya baca ayat ni. Tiba-tiba dia cakap kat saya, "Kamu baca apa sudah tuan-tuan. Kamu baca apa Terus dia bangun, "Hei!" Oi, dia marah pula tuan-tuan.
Itu maknanya ada benda dalam badan dia yang mengganggu dia tu. Jadi ustaz lepas dia marah macam tu, ustaz buat apa? Saya pun buka langkah 1000 saya lari tuan-tuan. Jadi nak tahu baca ayat inilah. Okey. Baik, ayat ini tuan-tuan Allah Taala kata fakhruj innaka minas saghirin. Iblis, keluar kau tak layak duduk dalam syurga ni. Satu ayat yang menghenakan iblis. Perkataan ihbit maknanya tempat yang tinggi, turun ke bawah. Okey, Allah tak kata turun perkataan anzil. Allah gunakan perkataan ihbit, turun. Turun dalam keadaan yang tak layak. Tapi tuan-tuan, iblis masih lagi bercakap dengan Tuhan. Masih lagi ada tawar-menawar lagi. Apa kata dia? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, berilah aku penangguhan sehinggalah hari mereka dibangkitkan. Nampak tak tuan-tuan, iblis ni pun nak kelentong lagi tu. Dia kata, wahai Tuhanku, tangguhkanlah kematian aku. Sampai hari kebangkitan barulah aku dimatikan. Nampak tak tuan-tuan? Cerdik tak dia? Dia tak nak mati dengan kita sama-sama sebelum kiamat. Tak. Dia nak ditangguhkan sampai kita dibangkitkan daripada hari kiamat, barulah dia mati. Konon-kononnya nak ngelakkan daripada siksaan Allah kepada dia. Itulah iblis. Macam mana pun dia nak kona, dia nak kelentong juga. Sebab tu akak-akak berhati-hati peranan iblis. Iblis bukannya bodoh ke, oi, tipu daya iblis bukan sekali. Kita ni kalau mengajak orang pergi ke surau, sekali ajak dia tak nak. Din, malam ni kuliah maghrib, jomlah. Tak apalah, kau pergi dulu. Besok kita ajak lagi, Din, malam ni Ustaz Kazim datang, jomlah. Kau pergilah dulu. Masuk 3 kali dia tak nak, kita kata fed up lah. Lantak engkau lah. Itu kita ni jemu, mengajak orang tak nak jemu. Iblis tak pernah kenal jemu. Selagi belum mati kita, selagi itulah dia menghasut kita. Selagi kita ni belum menghembuskan nafas kita yang terakhir, dia akan berlumba-lumba daripada hujung rambut kita sampai hujung kaki. Mana celah, mana bahagian, dia akan hasut kita, dia akan rosakkan kita. Dan tak pernah dia mengenal erti jemu, penat, letih, fed up. Kita saja nak ajak orang jadi baik, kita ada fed up, kita jemu dan sebagainya. Kemudian kata Allah, qala innaka minal munzarin. Kata Allah, sesungguhnya kamu termasuk yang diberikan penangguhan waktu. Baik, kamu ditangguhkan, umur panjang, kamu kiamat sekali, nanti bangkit sekali, kamu diberi tangguh. Nampak tuan-tuan, iblis diberi tangguh. Subhanallah, Masya Allah, ya. Baik, sebab tu saya kadang-kadang yalah, kadang fikir juga, kadang saya senyum juga kan. Kadang bila tengok dalam drama ni, dalam filem, kadang-kadang dalam filem cerita-cerita hantu, ada bomo ke ustaz ke yang dipanggil dalam filem tu berlakon untuk menangkap hantu. Mula-mula dia suruh keluar daripada badan pesakit. Keluar kamu, kalau kamu tak keluar aku bunuh kamu. Saya gelak tuan-tuan, saya bunuh kamu, kata dia, aku bunuh kamu. Nak bunuh iblis kan? Kita ni umur kita berapa tahun makcik, oi, Allah kata diberi tangguh kepada dia. Yang tak diberi tangguh kita cukup hari mati. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, okay, kita boleh halau dia, kita boleh buat pagar, kita boleh menghalang dia masuk kacau kita. Kalau setakat nak bunuh tu, wallahu alam tuan-tuan, memang mereka di umur panjang, beribu tahun umur dia, ya, diberi tangguh untuk goda kita. Tetapi Allah sebut, kata dia, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Punyalah iblis ni dendam kesumat pada Nabi Adam. Kata dia, Adam punya paksailah aku ni terkeluar daripada syurga.
maka dengan sebab itu aku akan menghalang keturunan anak-anak Adam ni daripada jalan yang lurus. Dendam gila punya dendam tahap gaban ni. Bukan gaban dah, tahap Ultraman dah, bukan Ultraman dah, tahap iblis dah. Dendam pada Adam dan anak cucu Adam. Korang punya pasal aku ni terkeluar pada syurga, engkau orang tak akan masuk syurga. Aku akan halang korang daripada jalan yang lurus. Subhanallah. Dan dia bagi tahu lagi jalan apa yang dia akan kacau kita. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Maka kata iblis, aku ni akan mendatangi anak-anak cucu Adam daripada bahagian depan mereka, aku goda mereka. Daripada bahagian belakang mereka, aku goda mereka. Daripada bahagian kanan mereka, aku goda mereka. Daripada kiri mereka, aku goda mereka. Aku akan hasut mereka. Dan kata iblis, engkau akan dapati ramai manusia ini yang tidak bersyukur kepada engkau. Iblis mengatakan bahawa dia akan menggoda kita daripada 4 jalan. Jalan depan, jalan belakang, jalan kanan, jalan kiri. Tu dia, all rounder dia lari tuan-tuan. Maka ulama-ulama membincangkan apa maksud daripada arah belakang. Maksudnya ialah iblis akan menggoda kita sesuatu yang berkaitan dengan dunia kita. Kenapa belakang? Kerana dunia adalah satu benda yang kita nak tinggalkan. Kita dah lepas pergi jauh-jauh dunia ni. Iblis akan mendatangkan kita lupa kepada akhirat, cinta pada dunia, takut pada mati. Tu kerja iblis. Dan dia goda kita daripada depan. Depan ialah tempat yang kita nak menuju. Dia hilangkan kepercayaan kita tentang kiamat, hilangkan keyakinan kita tentang hari akhirat, hilangkan kepercayaan kita tentang barzakh dan sebagainya. Kemudian dia akan ganggu kita daripada arah kanan dan kiri. Ada ulama mengatakan daripada kaum keluarganya, anak isterinya, suami dia, keluarga dia yang boleh merosakkan dia. Maka datanglah iblis ini akan mengacau keturunan Bani Adam, anak-anak Nabi Adam, keturunan Nabi Adam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan iblis berkata bahawa wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan kamu tidak akan dapati mereka itu banyak yang bersyukur. Ramai tak bersyukur. Maknanya tuan-tuan, iblis bagi tahu dah, siapa yang boleh terjerumus di dalam kerosakan ini? Golongan yang tidak bersyukur. Golongan yang tak ingat kepada Allah. Golongan yang tidak beribadat kepada Allah. Golongan yang lupa kepada Allah. Golongan yang semayang hanya bila susah, bila senang tak ingat dah. Maka golongan macam ini dan seumpama dengan dia akan mudah digoda oleh iblis. Maka Allah berkata kepada iblis pada ayat yang ke-18, qala khruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Keluarlah kamu daripada syurga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara manusia yang mengikuti kamu, pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan kamu. Allah tegaskan kepada iblis dan Allah tegaskan kepada kita. Juga ayat yang ke-18 ini adalah di antara ayat yang paling ditakuti oleh iblis laknatullah. Allah Ta'ala kata qala khruj minha mad'uman madhura. Hei iblis, nyoh kamu, keluar kamu daripada syurga ni dalam keadaan terhina, dalam keadaan terusir. Pergi keluar, berambus. Dan siapa umat manusia yang mengikut kamu, aku akan penuhi neraka dengan kamu duduk dengan mereka. Subhanallah tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan, hawa nafsu syaitan. Dia musuh kamu.
Jadi kalau kita dah tahu dah bahawa iblis ni nak merosakkan kita, kenapa yang kita tunduk patuh kepada iblis? Patuhlah, tunduklah kepada Allah, bukan pada iblis. Iblis membawa sifat kedekut, iblis membawa sifat permusuhan, iblis membawa sifat bakhil, iblis membawa sifat sombong, belagak, iblis membawa sifat ujub, iblis membawa sifat cinta pada dunia dan takut kepada mati, iblis membawa sifat ragu-ragu dalam jiwa manusia, ragu-ragu dengan Tuhan, ragu-ragu dengan Nabi, ragu-ragu dengan Al-Quran, ragu-ragu dengan Islam. Iblis membawa sifat pergaduhan dan perceraian. Iblis membawa sifat kotor, menjadi seorang pengotor. Iblis juga membawa sifat menjadikan kita lupa dengan apa yang telah kita janjikan, tidak mengambil berat apa benda yang telah diberikan peringatan. Ini adalah perkara-perkara yang dibawa oleh iblis, sehinggalah iblis membawa kepada kita malas untuk berbuat ibadat dan gemar melakukan kepada maksiat. Maka ini adalah perbuatan-perbuatan yang dibawa oleh iblis kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang seterusnya, ayat ke-19, iblis dah keluar, pergi keluar. Sekarang Allah berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Maka Allah berkata, hai Adam, tinggallah kamu dengan isteri kamu di dalam syurga, dan makanlah kamu buah-buahan dalam syurga ni. Ya, makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, tetapi janganlah kamu hampiri pokok ini. Jika tidak, menjadilah kamu berdua orang-orang yang zalim. Maka Adam dan istrinya Hawa, Allah kata, uskun anta wa zawjuka al-jannah, tinggallah kamu dengan isteri kamu dalam syurga ni. Nak makan apa, makanlah dalam syurga ni. Ingat, jangan hampir pokok itu. Kalau kamu hampir, kamu zalim. Nampak tak tuan-tuan yang dirahmati Allah? Tahap kebebasan di dalam Islam. Saya pakai baju biru petang ni, saya pakai songkok, kopiah putih, ketayak putih petang ni. Saya pakai cincin, pakai jam. Okey, ada tak halangan untuk saya nak berpakaian? Pakailah, bebas, warna apa-apa semua pakai, bebas. Tetapi bebasnya ada had. Saya nak pakai baju biru ke, baju apa, kau suka saya lah, tapi ada had. Tidak boleh mendedahkan aurat. Kalau saya tidak boleh memakai sutra. Itulah dia kebebasan di dalam Islam, bukan kebebasan yang tidak ada had. Kita nak pakai baju kemeja boleh, nak pakai baju Melayu boleh, nak pakai jubah boleh, nak pakai t-shirt pun boleh, silakan, dengan syaratnya ada syarat. Setengah orang dia mencari kebebasan, dan kebebasan dia tanpa syarat. Yang ni rosaklah. Kebebasan tanpa syarat. Saya nak pakai ke, saya tak pakai, saya punya pasal. Ini saya punya bebas. Salah. Ya, kebebasan dalam Islam diajar, dibentuk. Engkau nak makan apa? Kulu washrabu min rizqillah. Makanlah, minumlah rezeki Allah. Tapi pastikan halal. Pastikan baik. Yang haram tak nak, yang halal tak nak. Nampak tak tuan-tuan? Ya, kebebasan di dalam agama kita ni dia ada sekatan dia, ada border dia, ada had dia. Jangan melepasi daripada had itu. Lebih daripada had itu masalah pada kita. Nak makan lembu, sembelih makan. Nak makan kerbau, sembelih makanlah. Nak makan ikan, tak payah sembelih, pergilah siang makan. Nak makan burung, pergilah makanlah, sembelih makan.
okey, tak ada siapa ngalang, rusa ada, pelanduk ada, kijang ada, makan dah. Nak makan rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada kita, makanlah. Tetapi jangan melanggar batas. Yang kata makan kelawar tu buat apa? Yang kata makan ular tu buat apa? Nak makan ikan, nak makan belut, tak selera, bebas. Saya nak makan ular sawa, saya nak makan ular tedung, makan. Sekarang jadi apa? Makanlah burung, banyak burung boleh makan, halal. Tak, saya nak makan kelawar, kepala di bawah, kaki di atas, tergantung begini, buat sup. Apa jadi sekarang? Satu dunia huru-hara tau, masalah kelawar je. Nampak tuan-tuan? Kau nak minum, minumlah. Air sirap boleh, selasih boleh Melaka. Yang pergi gatal minum yang memabukkan buat apa? Melanggar dia orang. Nak bercinta, bercintalah. Cinta dengan orang rumah, cinta dengan isteri, suami kita, bercintalah. Kalau nak cinta yang belum kahwin, tak, bercintalah. Jangan buat benda yang haram. Ya, kadang-kadang kita ni bercinta ni sampai tahap mengemis rindu. Mengemis rindu tu, bila dah mengemis rindu, sangguplah buat apa-apa pun. Ingin ku turut jejak langkahmu, walau ke mana saja kau pergi. Ingin aku menghambakan diri untuk di kau mengasihi, sedalam mana lautan api. Sedalam mana lautan api, sanggup aku renang tu. Aduh, hebat tuan-tuan, ni lirik lagu Luqman S ni, kawan saya ni tuan-tuan, ya, mengemis rindu. Tuan-tuan, bila bercinta sanggup kita buat macam-macam, tapi pastikan benda tu halal, yang haram jangan buat. Inilah dia tuan-tuan, yang disuruh, ada hak dia. Inilah dipanggil ad-din, cara hidup. Sebab ada orang yang dia kata dia bebas, tak kahwin, duduk sekali anak 5, dapat anak nombor 6 baru menikah, bebas. Bebas tuan-tuan, apa banyak penyakit sampai pada kita. Kemudian kata Allah, jangan kamu hampiri pohon ini, jangan kamu hampiri pokok ini, kalau tidak kamu jadi orang zalim. Apa nama pokok tu? Dalam ayat-ayat yang lain disebut, ya, pokok ni ada yang mengatakan kalau makan buah dia jadi kekal orang tu. Itu yang dipanggil syajaratul khuld, ya, pokok khuldi, kata dia. Bukan nama pokok tu pokok buah-buah khuldi, tak. Dia punya pokok tu ada sebut dalam ayat yang lain. Kemudian kata Allah lagi, fawaswasa lahumas syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajara illa an takuna malakaini aw takuna minal khanidin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, syaitan dia tak putus asa. Dia mula mendatangkan jarumnya. Datang jarum dia. Apa jarum dia? Datang jumpa dengan Nabi Adam, dibisikkannya kepada Nabi Adam, agar mereka ini menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Apakah perkara pertama yang syaitan menggoda manusia? Akibatnya atau perbuatannya ialah bila ikut itu, maka mendedah terbukalah aurat yang selama ini tertutup. Sebab itu tuan-tuan, diambil daripada kisah Nabi Adam dan Hawa ini dalam kehidupan kita manusia biasa ni. Kalau kita mula mendedahkan aurat, maka banyaklah cubaan, banyaklah larangan yang akan kita buat. Puncanya pada satu, bila terbuka saja aurat, habis. Sebab itu wajib kepada kita jaga aurat sungguh. Terbuka saja tuan-tuan yang dirahmati Allah,
maka banyaklah unsur-unsur yang tak elok akan sampai kepada kita. Dan iblis ataupun syaitan tadi ni tuan-tuan, dia menggoda Nabi Adam alaihi salam dengan bahasa bisikan yang cukup halus. Adam, aku ni orang lama dalam syurga, Adam, gitu dia. Kamu ni baru, Adam, oi. Apa masalah? Kamu ni manusia. Kalau kamu nak kekal dalam syurga, kamu kena jadi malaikat. Habis itu macam mana nak jadi kekal? Jadi malaikat. Macam mana nak jadi malaikat? Kamu kena makan pokok, buah pokok itu. Bila kamu makan, kamu jadi kekal. Bila kamu jadi malaikat, kamu kekal dalam syurga. Sekarang kamu manusia. Manusia anytime boleh buat kontrak. Dia bukan permanent. Bahasa kita lah, kontrak je. Kalau permanent tak apa. Iya ke? Kata Adam. Iyalah, aku orang lama, kata dia. Tapi aku cakap je, kalau kau tak nak ikut, terpulanglah. Oh, iblis, setan, tuan-tuan. Dia hasuk, dia tarik balik. Ada orang macam itu. Orang nak pergi dengar ceramah di masjid. Mana, Mat? Masjid. Apa malam ni ada ceramah. Siapa? Ustaz Kazim. Aku kalau jadi kamu, aku tak pergi dengar ceramah dia tu. Kenapa? Tak apalah, kau nak pergilah. Tapi kalau aku tidak, pulanglah. Aku cakap je. Ini adik-beradik. Tak adik-beradik, sepupu iblis, tuan-tuan ni. Adam ni orang baru dalam syurga ni, tuan-tuan. Bila dengar setan cakap macam itu, nak kekal dalam syurga, kena jadi malaikat. Nak jadi malaikat, kena makan buah tadi. Maka Adam mengajak isterinya makan. Dia telah ditipu oleh iblis, telah ditipu, digoda oleh syaitan tadi. Maka bila dia makan, tuan-tuan, waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin, kata dia, dibisikkannya benda ini, bersumpah kepada kedua-duanya, aku ni adalah penasihat kamu. Kalau kamu nak jadi malaikat, makan buah ni dan kamu jadi kekal. Maka mereka pun makan, dipujuknya, tuan-tuan, fadallahuma bighurur. Maka dipujuklah kedua-dua mereka dengan tipu daya. Falamma zaqa syajara badat lahuma sawatuhuma. Bila mereka makan buah tadi, terlihatlah akan mereka kedua-dua aurat mereka. Lalu mereka pun menutup auratnya dengan daun-daun daripada min waraqil jannah, daripada daun-daun syurga. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkumas syajarah. Maka Allah pun berkata kepada mereka, bukankah aku telah mengatakan bahawa jangan kamu hampiri buah pokok tadi? Hampir pokok ni kamu bukan setakat hampir, makan pula. Bukankah aku telah berkata kepada kamu, wa aqul lakuma innasyaitana lakuma aduwwum mubin, syaitan adalah musuh kamu berdua. Kenapa yang kamu ikut? Tuan-tuan, Allah tegur Nabi Adam. Dah kata dah jangan hampir, kenapa hampir? Dah kata dah syaitan tu musuh, kenapa yang pergi ikut syaitan? Subhanallah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya, sesungguhnya ayat yang kita baca ini tentang kisah Nabi Adam dan iblis. Kita sampai pada ayat yang ke-22. Okey, setakat tu dulu. Insya-Allah besok, kalau kita ada umur, sihat tubuh badan, kita akan sambung lagi ayat yang ke-23. Dan sekarang masanya untuk kita mula membaca komen atas soalan yang ada diajukan kepada saya jika ada. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Yusniza Ishak Kasmah Rohani sedang menonton, begitu juga Kamisah Kimi, Heli Halimah Nur Syam Mahmud. Ustaz ceramah pandai, nyanyi pandai, berlakon pun pandai. Aduh, akak janganlah macam itu. Saya bulan-bulan puasa ni, kalau orang puji ni kan, Kang, aduh, kan akak nak lagu apa, biar saya nyanyi sikit.
Okay, biasa nyanyi sikit kan. Subhanallah. Rindu hatiku tidak terkira, terkenang orang yang jauh. Rindu hatiku tidak terkira, terkenang orang yang jauh, yang selalu bermain di mata, menyala-nyala dalam dada. Kan sikit-sikit sudah kan, hujan marah saya pula. Rohana Mak Salim, jauhkan daripada penghasut daripada seluruh keturunanku ya Allah. Baik, kemudian kita ada soalan lagi Ustaz. Serba boleh macam-macam lah. Okay, Ira Khalijah is watching. Assalamualaikum Ustaz, lawa baju raya ke? Tak adalah tuan-tuan, saya ni baju ni orang bagi ya, harganya pun alhamdulillah tuan-tuan, RM49.90. ya, saya pergi masuk supermarket beli barang, orang tu sedekah baju kat saya. Dia kata, Ustaz ambil lah baju saya sedekah, RM50 tuan-tuan, alhamdulillah. Tapi selesa pakai, kalau kena sejuk-sejuk alhamdulillah tuan-tuan, saya ni banyak orang sedekah lah. Baik tuan-tuan, Muhammad Iman ni ada lagi benda pedah dan tak nawak. Saya tak faham bermakna tak nawak ni. Okey, Muhammad Nazrin Nordin, terima kasih sama-sama. Nazrul Ikram, terima kasih kerana pernah mendoakan saya dan isteri saya dapat duduk serumah membesarkan anak-anak 4 tahun. Masa tu jumpa di airport Senai. Syukran Ustaz, terima kasih, alhamdulillah. Najiah Ahmad is watching. Muhammad Al-Luis, besok 28 hari bulan isteri saya nak bersalin, minta doakan semua, mudah-mudahan selamat insya-Allah. Mudah-mudahan isteri kepada Muhammad Al-Luis dimudahkan untuk bersalin ya, anak yang lahir juga sihat, ibunya juga sihat insya-Allah. Baik, kemudian lagu sedih, lagu lagi sedih pula dah kan. Nak sedih nak lagu apa pula? Nak lagu apa yang tak sedih? Nak lagu yang tak sedih, lagu yang ceria. Dengarlah oh sayang, laguku untukmu, lagu penuh arti, harap kau mengerti. Ku rasa gembira menyanyi denganmu, aku terpikat dengan gayamu mempersonakan. Tuan-tuan, saya suka menyanyi dengan tuan-tuan. Baik, insya-Allah seperti biasa kita 2:30 petang kita akan tetap bersama dengan tuan-tuan. Ustaz, dalam bulan puasa ni ada juga ke gangguan jin? Ya, gangguan jin ada yang dirantai setan, iblis. Itu pun ada setengah ulama mengatakan bahawa yang dirantai ialah setan yang besar, yang kecil-kecil jin-jin dia tak ada dirantai. Sebab tu ada juga gangguan dia, ataupun kadang-kadang ternampak juga dia dalam bulan Ramadan sekalipun. Rosiah Buyung, masih ada gaya lah Ustaz kalau jadi pelakon, terutama bab ketawa tu. Nampak tuan-tuan, saya minta pada Datuk Rosyamno berlakon jadi watak jahat, sampai sekarang dia tak bagi tuan-tuan. Harap-harap lepas dia tengok saya simpan misai macam ni, dia bagilah tawaran pada saya ya, Datuk Rosyam ya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, Rosyamila, Ustaz selalu terbaik, suka tengok Ustaz, tenang saja. Baik tuan-tuan, dalam hati siapalah yang tahu. Hamka Yunus, Ustaz rupa The Rock masa muda lah, sideburn tu dah. The Rock angkat kening sebelah tuan-tuan. Baik, Putri Nur Laila, muat pula, betul saiznya Ustaz, alhamdulillah. Okey, badan baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Al-Naim Jaafar, panjang sideburn Ustaz sebab kedai tutup. Tahu tak apa. Baik tuan-tuan. Roslinda Jamaluddin, tengok live Ustaz dari Turki, terima kasih daripada Turki. Sangkut di sana ke, memang menetap di sana ke apa kan Roslinda ni? Baik Ustaz, kalau mimpi berada di Mekah dan menziarah di sana, adakah ia daripada gangguan syaitan? Alhamdulillah lah tu.
Kita bukan mimpi pergi ziarah apa nama disko, bukan ziarah karaoke, ziarah Mekah. Barakallah, alhamdulillah lah, tapi kena tengok ya. Apa nama Winter Sonata yang hantar soalan ni, pukul berapa anda mimpi? Kalau mimpi tu sebelah siang, tak ada makna lah ya. Tengok mimpi sebelah mana. Encik Hanif, tak pernah tak seronok dengar ceramah ustaz. Dalam masa sama ada ilmu lah, apa dah nyanyi lah macam gini ustaz. Aduh, Ita Cot is watching. Tengok live sambil masak. Nuaini Muhammad Nuaini masak apa Nuaini kan, tak boleh posting ke pada kita, post pula apa cerita lauk apa masaknya. Rohaya Lokman daripada Batu Kura. Batu Kura hujan tak? Nasyid lah pula ustaz. Di keheningan malam, tafakur di kesyahduan, merindui janjimu Tuhan, bantuan di perjuangan. Ku titiskan air mata, taubat segala dosa, moga terangkat penghijab kalbu antara kau dan aku. Ya Allah, ya Tuhanku, ku sujud pada kudratmu, ku serahkan jiwa ragaku pada takdir iradatmu. Bimbinglah daku dalam redamu, kasihi daku dalam rahmatmu. Hanya padamu aku mengadu, ya Allah, ya Tuhanku. Tu lagu nasyid khas untuk Siti Nasuha Muhammad Farid. Lepas ni buat good. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Assalamualaikum Ustaz. Pernah saya dengar bahawa pada masa Nabi Adam diturunkan ke bumi, saiz fizikal mereka sangat besar berbanding manusia pada zaman sekarang. Apakah benar? Ada juga hadis yang mengatakan berapa panjang ataupun berapa tinggi, berapa hasta ya Nabi Adam alaihissalam itu, bukan kecil-kecil macam kita ni. Kemudian Afendi Khaizuran, rindu dekat Ustaz, pernah jumpa sekali Ustaz di Ulu Tiram, Johor. Terima kasih. Rosha Mila, Rosha is watching from Masjid Tanah, Melaka. Mohon Ustaz tolong doakan semoga musibah COVID-19 ni hilang daripada bumi, insya-Allah. Ustaz doakan untuk anak saya, hari ni hari jadi dia untuk Syafi'i Mamat. Mudah-mudahan anak untuk Encik Syafi'i dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, menjadi anak yang soleh. Nyanyilah lagu, satu lagu raya. Nyanyilah, wahai bunda, wahai ayahanda, dengarlah dengarlah rayuan anaknya yang jauh di mata, tanpa ku sedari air mataku mengalir. Cukup belum raya lagi, baru puasa. Baik Ustaz, semoga kesihatan yang baik sehingga 110 tahun, amin. Janganlah panjang-panjang sangat, tak ada siapa nak bela ya kan, mai tua-tua ni siapalah nak bela kita lah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik Bonda Nur Aini, Ustaz ni sporting lah, terbaik lah ya. Sporting kah supporting? Baik, kat mana kalau saya nak dermah dan sedekah untuk anak-anak tahfiz Ustaz sempena dengan bulan Ramadan ya? Kita telah pun menulis di ruang hadapan Facebook live kita ini, ada tempat, ada nombor akaun untuk kita derma bantu sekolah kami di bulan Ramadan ni. Tuan-tuan nak derma ke, nak buat apa ke, dialu-alukan insya-Allah di akaun Bank Islam ataupun Maybank yang kita sertakan nombor akaunnya di sini. Baik Ustaz, macam mana nak jelaskan kepada ibu bapa untuk permudahkan perkahwinan yang tidak perlu yang hantaran yang tinggi dan sebagainya? Cakap perlahan-lahan ya, sebab kadang-kadang mak bapak ni dia duk tengok jiran-jiran, kawan-kawan dia buat grand-grand. Kalau dia tak buat nanti apa kata ya. Tambah sekarang dalam suasana COVID-19 ini adalah satu cara yang paling mudah dan berkesan
untuk saudara Muhammad Yusuf untuk menerangkan kepada ayah dan ibu. Ya, simple perkahwinan, yang penting akad nikah. Panggil saudara mara buat kenduri, barang seekor 2 kambing memadailah. Tak payah nak berhantaran berpuluh-puluh ribu kenduri, habis berpuluh-puluh ribu, akhirnya berhutang. Ya, duit tu digunakan untuk beli rumah lagi bagus, untuk beli kelengkapan untuk membina kehidupan yang baru lebih bagus daripada berhabis berpuluh-puluh ribu ni. Kemudian kita tengok Ustaz Raji Muhammad doakan kami sekeluarga supaya sihat, dapat menjalankan ibadah kepada Allah. Kepada semua yang sedang menyaksikan, yang sedang mengikuti FB Live ini, kita doakan ya, mudah-mudahan sihat, dimudahkan Allah untuk kita beribadat, dimurahkan rezeki untuk kita semua. Terima kasih Ustaz belanja lagu dan ilmu. Azura Melati memang pandai nyanyi dan suara. Baik. Faizal Muhammad, boleh tak Ustaz tolong jelaskan apa itu bohong sunat? Ada ke bohong sunat nyanyi lagu Hindu satu, lagu Hindi satu? Ada beberapa bohong yang dibenarkan, iaitu bohong kerana nak mendamaikan 2 orang yang bertelingkah, yang putus silaturahim, yang bergaduh. Jadi kita menjadi orang tengah, kita terpaksa berbohong pada dia, berbohong pada orang nombor 2 supaya mereka ni berdamai. Contoh, Din dengan Don bergaduh, kita jadi orang tengah. Don kirim salam, Din kirim salam. Kalau padahal tak ada kirim salam pun, kita buat macam itu supaya mereka berdamai. Diharuskan. Yang kedua, diharuskan berbohong dalam perang, taktikal, teknik berperang, nak menyelamatkan nyawa, maka diharuskan pada masa itu. Ya, sebab tu kita tengok askar dia pakai topeng-topeng muka, pakai baju hijau-hijau, dilukis-lukisnya muka macam pokok, duk menung balik pokok. Kita ingat pokok, bila kita lalu dia rupa askar, kita kata berdosa kau tipu orang. Tak hanya berdosa, itu taktikal. Yang ketiga, berbohong untuk menjadikan rumah tangga kita ni seronok. Ya, isteri kita suka dengan kita. Cantik leha sekarang, padahal tak cantik pun dah 70. Tapi tetap kita kata cantik. Bohong tak tu? Bohong. Abang sekarang cantik lah abang. Banyak berubah pada dulu. Sekarang abang lagi manis. Cuba abang senyum. Senyum-senyum tuan-tuan, tinggal 2 batang gigi dia. Tersenyum pula sambil ketawa, sayang sedikit giginya 2. Tinggal 2 dah lawa apa lagi. Tapi sebab nak tarik hati, cantik awak. Tak salah benda itu. Baik, Ustaz nyanyi lagu Hindi satu. Nak lagu apa? Nak lagu apa? Savan kamahina pavana karesor, tiara raju mehese jesban mana cimor. Kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ustaz, anjing dekat rumah ni tiap kali azan dia akan menyalak. Dia nampak setan ke Ustaz? Kena tanya anjing lah, saya pun tak tahu tuan-tuan. Kena tanya anjing tu buat temu ramah dengan dia. Anjing ni dia tengok orang pun menyalak, orang lintas depan rumah dia pun dia menyalak. Tapi selalu kita perasan bila azan dia bunyi. Mungkin kita pun tak tahu ya apa benda dia bunyi itu, sebab dia dengar ke, dia terkejut ke, wallahu a'lam. Tak mengantuk dengar ceramah Ustaz daripada Puan Ju Wahab. Dalam hati siapalah yang tahu? Fida Rahmat, dalam hati siapalah yang tahu? Ustaz bagi tip nak dapat Lailatul Qadar. InsyaAllah kita akan sentuh Lailatul Qadar ini pada 10 malam yang terakhir nanti. Kita akan sentuh Zainuddin Zakaria, lagu Piramli 1. Udah macam tempat permintaan lagu-lagu lah pula ni kan. Kan. Mengapakah riang-ria meresap ke seluruh anggota bilaku di sampingmu, begitukah nikmatnya bercinta, sememangnya kasih cinta. Kan nak sambung lagi. Nak sambung lagi hujan turun marah kan. Sam Nur Syam, saya nak simpan lah misai macam Ustaz terpulang
Dalam hati ada taman ya Ustaz. Rahmah Yusof. Ustaz, macam mana nak tenangkan hati anak-anak yang nakal? Banyakkan semayang malam ya, daripada Puan Amoy Asni, semayang malam. Bangun sahur sekarang ni, bangun pukul 5, semayang malam, banyak-banyak berdoa pada waktu itu, waktu yang mustajab berdoa, dan bacalah selalu surah Asy-Syura ayat 19 insya-Allah. Baik Ustaz, saya mimpi arwah mak mertua daripada Asmah Azharizan. Dalam mimpi tu dia bertanya, kenapa tak hantar makanan ke ayah? Mimpi tu lebih kurang dalam 4 pagi. Memang sebelum meninggal arwah pesan supaya hantar makanan setiap hari pada abah. Macam mana Ustaz? Nah, hantarlah. Ya, pergilah hantar sian ke ayah duduk seorang. Pergi hantar makanan. Ya, tak salah pun mimpi tu. Pergilah. Tu amanah kan. Tak salah pun buatlah kesian ayah kita seorang-seorang. Pergilah hantar. Kalau rasa tak larat nak hantar, carilah isteri bagi ayah kita. Kahwin. Senang. Nah, tak payah mak datang mimpi lagi dah tak. Muhammad Rafi makna, jangan Ustaz nanti bini 3. Baik, don. Baik, kemudian kemudian Rasila Isa, Assalamualaikum. Sutat, sedap suara sutat lagu tu. Biar betul apa benda sutat ni Rasila. Baik, Assalamualaikum. Macam mana nak rawat anak yang lambat membaca? Maaf kalau terkeluar daripada tajuk. Akak, kita sekarang ada pusat membantu anak-anak yang lambat membaca. Akak kena hantar kepada yang pakar, yang profesional. Mereka boleh melatih untuk bercakap, mereka boleh melatih untuk membaca dengan baik. Jadi akak cubalah dapatkan khidmat Google ya, macam mana nak melatih mereka membaca dan bercakap dengan baik. InsyaAllah ada, semuanya ada insyaAllah. Muhammad Zuki Muhammad, live dari Dubai, terima kasih. Assalamualaikum. Dan macam Datuk Mukhris Mahathir dah. Oh, itu orang besar tu, saya ni orang kecil kan. Macam Mukhris Mahathir ya, menteri besar tu ya. Baik. Kemudian yang Maziah, macam mana nak derma dan sedekah untuk anak-anak tahfiz sekolah Ustaz? Saya dah nyatakan tadi, tuan-tuan boleh hubungi juga di apa nama, di laman Facebook kita ni ada nombor akaun dia, tuan-tuan. Di situ banyak nombor, ada 4 nombor akaun bank yang tuan-tuan boleh dermakan. Ustaz, kalau menyusukan anak batal tak wuduk? Tak kak oi. Baik, kemudian Ustaz, yang botol hijau belakang Ustaz tu apa? Sanitizer. Hand sanitizer ke? Tak, itu nama dia mandian bidara ya, mandian bidara. Ini adalah mandian bidara 5. Ni saya sabun saya tiap-tiap hari saya mandi inilah tuan-tuan. Ya, ada siap ada gambar saya lagi. Cuma tak cantiknya, dalam bilik mandi ada gambar saya juga. Jadi kalau tuan-tuan nak dapatkan mandian bidara ni untuk gangguan juga bagus, untuk mengelakkan gangguan juga bagus, tuan-tuan boleh hubungi Ustaz Hassan di nombor yang telah tertera tadi ini ya. Dan ini ada scrub dalam dia ya, untuk bersihkan badan kita. Baik, Ustaz doakan ibu saya Mariam binti Tok cepat sembuh insya-Allah ya. Mudah-mudahan Mariam binti Tok Allah berikan kesembuhan. Daripada Miri Kustiah Sulaiman, jelas. Hamka Yunus, Ustaz, saya mimpi Ustaz. Oh kan, di dalam tidur ku termimpi-mimpi kan, tidur alhamdulillah. Eric Elkanicua dari Singapura, salam Ramadan, salam. Assalamualaikum. Haji Muhammad Hanif Isa, videografi amat cemerlang serta resepsi audionya memang gemilang. The videography is remarkably excellent while the audio reception is actually outstanding. Terima kasih Haji Muhammad Hanif Isa. Lain berbenar Ustaz, lepas PKP cukur tau, insya-Allah. Saya tak lama simpan ni tuan-tuan. Okey. Mimpi anak meninggal ketika usia 2 tahun 6 bulan kerana kanser. Syurga untuk anak akak, anak usia book face book cafe, insya-Allah syurga untuk anak. Redha akak ya, syurga menanti anak akak. Ustaz, semalam saya bermimpi lelaki jubah putih berjalan depan saya pukul 3 pagi. Teng teng teng. Kan? Alhamdulillah. Okey, bangkitlah sembahyang tahajud, bangkitlah sembahyang insya-Allah.
Baik. Siti Nasuha Muhammad Farid, terbaik Ustaz, boleh buka kelas vokal nasyid. Semua lagu Ustaz hafal. Aduh, apa ni tuan-tuan? Wow, nasyid lah pula. Baik tuan-tuan, pangkor clear. Fadli Maksyah, Noni Fatimah, Ustaz saya daripada Singapura, selalu mendengar, alhamdulillah. Ustaz tolong komen sedikit, bolehkah kita beri derma dan bantuan atau sedekah, lepas tu kita share publicly di social media. Saya akan sentuh bab ni pada siri-siri yang akan datang. Tunggu kes-kes ni reda sikit, ya, dah reda sikit saya akan sentuh lah. Okey, insya-Allah, harap sabarlah pada yang maziah. Nur Hayati Saleh, okey, anda baca Quran belum? Nur Hayati Saleh, Muhammad Amir is watching. Mana dia? Nur Gayah ni langsung tak nampak ni, dah boykot ke? Okey, Nur Gayah, sedapnya suara Ustaz nyanyi lagu nasyid macam UNIC pula. Okey, Ustaz pernah datang ke Tanah Merah Kelantan, betul. Assalamualaikum Ustaz, madu kelulut ada jual tak? Ada, boleh hubungi Ustaz Hasan, insya-Allah ada jual. Baik tuan-tuan, saya dari Singapura, minat sangat dengan ceramah Ustaz ketika Maulud Nabi di Bedok Stadium. First time nampak Ustaz di luar televisyen kan. Terima kasih pada Nur Hashim. Encik Anip, multi-purpose, multitasking. Baik tuan-tuan, Siti Nasuha, terima kasih sebut nama saya. Ustaz doakan anak saya Nur Izzati Iffah. Hari ini hari jadi yang ke-14. Alhamdulillah, ya, bulan Ramadan lagi sambut hari jadi. Nanti insya-Allah raikan hari jadi ketika berbuka nanti kan. Baik, sedihlah Ustaz nyanyi lagu raya tu. Habis tu nak nyanyi lagu apa pula kan? Nak nyanyi lagu apa kan? Selamat Hari Raya Aidil Fitri mulia, ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa kan? Belum sampai lagi raya tuan-tuan. Mungkin kita ada soalan dalam WhatsApp. Ada soalan dalam WhatsApp, insya-Allah kita tinggalkan sebentar soalan-soalan ni sebab kita dah nak tengok sekejap soalan dalam bentuk WhatsApp kita. Ustaz, saya ada satu soalan. Saya nak Ustaz bagi pencerahan tentang hal adik-beradik yang tak bertegur sapa dah hampir 7 tahun. Sebelah pihak tu Ustaz dah pun nak berdamai dan pergi ke rumah tapi tak disambut. Sudah 4 kali dah pergi ke rumah dan bertemu secara kebetulan. Hamba Allah tu dah hulur tangan dan tegur tapi salam tak dijawab, tangan tak disambut. Mohon penjelasan. Siapa yang bagi salam dan dia tak disambut salam dia, salam kita tu tak apa, dijawab oleh para malaikat. Dan orang yang tak nak sambut salam kita, tak nak sambut silaturahim kita, dijawab oleh iblis. Jadi akak, kita dah usaha untuk sambung mereka yang tak nak. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Dan dalam masa yang sama, kita teruskan lagi berbuat baik. Walaupun dia tak nak cakap dengan kita, kita tak buat baik. Dia tak nak sambung dengan kita, dia menjawablah dengan Tuhan. Okey. Bolehkah kita percaya jin boleh masuk ke dalam badan diri pesakit, kemudian boleh bercakap dengan orang yang sedang mengubati pesakit? Kemudian jin itu mengatakan sakitnya disebabkan seseorang yang disebut. Kalau saya tak percaya. Saya takkan percaya kalau jin cakap orang tu buat, orang tu buat, orang tu buat. Saya takkan percaya. Sebab apa? Sebab kita tahu jin adalah pembohong. Buat apa kita nak percaya pada pembohong? Tugas kita ialah merawat sakit. Kalau jin tadi histeria duduk dalam badan dia, kita suruh dia keluar. Bukan boleh kita tanya dekat dia dari mana awak datang, siapa yang hantar awak, siapa tuan awak. Ini tak ada tuan-tuan. Percaya buat apa? Tugas dia ialah melaga-lagakan kita. Okey, jadi enggak percaya tuan. Kalau orang datang jumpa saya minta nak berubat, saya hanya ubatkan saya gangguan dia. Saya takkan tanya awak dari mana. Ya, siapa tuan awak? Buang masa kita tuan-tuan layan jin. Baik, Ustaz, saya pakai tudung tetrapods bila bertugas sebagai jururawat di Singapura, tak boleh pakai, nak buat macam mana? Ya, saya pun tak faham tudung tetrapods tu macam mana. Nanti akak masukkan dalam Facebook, tunjukkan gambar dia ya dalam komen kita. Nanti saya komenkan besok. Ya, minta kepada akak daripada Singapura ni masukkan dalam komen di dalam Facebook kita akan tengok macam mana. Saya Lina daripada Shah Alam. Hukumnya apa? Hukumnya kita berpuasa tapi menyediakan menjual makanan untuk orang bukan Islam. Yang penting akak puasa. Okey. Yang kedua, akak
tak menyediakan makanan untuk orang yang tak berpuasa. Misalnya akak sekarang bekerja di kedai makanan segera, ya, ramai orang bukan Islam duk makan. Macam mana tu kerja kita? Okay, kita tak makan pun kita tetap berpuasa, dan kita tak menjual makanan pada orang yang Islam yang tak berpuasa. Jadi itu halal lagi pekerjaan tu. Cuma kalau kita berniaga pada orang yang tak puasa, kita tahu dia Islam dan dia pula tak puasa, kita pula tiap-tiap hari dia main duk beli pada kita dah menggalakkan dia tak puasa pada kita. Jadi jaga-jagalah, pastikan perniagaan kita betul dan pastikan dengan siapa yang kita berniaga tu betul. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. InsyaAllah besok kita akan sambung lagi pada ayat yang ke-23 sampailah ayat yang ke-30 surah Al-A'raf. Ayat dia 23 sampai ayat 30. Jadi tuan-tuan sediakan Al-Quran, dan bagi tuan-tuan yang nak menderma kepada Pusat Pendidikan Al-Barakah, ya, sekolah pondok saya ni sangat-sangat dialu-alukan. Silalah tengok di wall Facebook ini ataupun apa yang ditulis di dalam Facebook ini. InsyaAllah tuan-tuan boleh derma, ataupun kalau tuan-tuan nak derma dengan membeli produk-produk ini, boleh hubungi Ustaz Hasan seperti nombor yang tertera untuk jualan dan pembelian dan derma. Kita jumpa lagi besok insya-Allah. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana suara, gambar semua?